Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan pada kali ini ialah mengenai dengan kelebihan bersahur. Sebelum saya menghuraikan apa dia kelebihan bersahur, ada baiknya kita ni sama-sama melihat secara lebih dekat apa yang dimaksudkan bersahur. Bersahur adalah perbuatan makan dan minum pada awal pagi sebelum waktu fajar dengan niat untuk berpuasa. Hukum bersahur adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Selain daripada untuk memberi kekuatan untuk berpuasa, tuntutan untuk bersahur adalah bagi membezakan antara puasa orang Islam dan juga puasa ahli kitab. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahr." Yang kira-kira bermaksud perbezaan antara bagi puasa kita dan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah An-Nawawi menjelaskan bahawa perbezaan yang paling ketara antara kita dan puasa mereka, yakni ahli kitab, adalah bersahur. Sesungguhnya mereka tidak bersahur dan kita disunatkan untuk bersahur. Kita tidak seharusnya meninggalkan perbuatan bersahur, walaupun perbuatan bersahur itu hukumnya sunat. Bersahurlah walau dengan sebiji tamar, atau paling kurang segelas air, atau selain daripada kedua-duanya. Tetapi sahur yang paling afdal adalah sahur dengan tamar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Yang kira-kira bermaksud sebaik-baik sahur orang mukmin adalah dengan buah tamar. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa sebaik-baik sahur bagi seorang mukmin ialah bersahur dengan buah kurma. Dalam erti kata lain, amalan bersahur dengan buah kurma adalah sebaik-baik sahur. Bilakah kita dituntut untuk bersahur? Ataupun bilakah waktu kita bersahur? Waktu sahur bermula daripada akhir malam, yakni pagi, hingga sebelum terbit fajar as-sadiq. Namun, sunnah untuk kita melewatkan waktu sahur sehingga hampir-hampir kepada waktu subuh. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila as-salah, qultu kam kana qadra ma bainahuma, qala 50 ayah." Maksudnya, kami telah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk mendirikan solat. Aku telah bertanya berapa jarak antara keduanya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 50 ayat. 50 ayat di dalam hadis ini bermaksud kadar tempoh bacaan ayat Al-Quran, lebih kurang persamaannya dengan kadar waktu antara imsak, iaitu waktu berhati-hati dengan waktu subuh. Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini menyebutkan, maknanya jarak antara kedua waktu tersebut adalah kadar bacaan 50 ayat Al-Quran serta padanya galakan untuk melewatkan sahur sehingga sebelum waktu fajar.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pula menyebut waktu bersahur itu adalah sebelum fajar. Sekarang, marilah kita melihat apakah kelebihan dan keistimewaan bersahur itu. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Tasakharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu ada terdapat keberkatan. Riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari bahawa keberkatan bersahur terhasil daripada sudut yang pelbagai. Antaranya seperti berikut. Pertama, bersahur adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ianya adalah membezakan daripada puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ketiga, menguatkan tenaga untuk melakukan ibadah puasa. Yang keempat, menambahkan semangat untuk berpuasa. Yang kelima, menahan daripada perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Kita ni kalau sudah lapar, biasalah macam-macam sikap-sikap yang tidak baik, yang kata ni mazmumah tu boleh terkeluar disebabkan lapar. Mungkin marah, kerajaan dia bisai. Jadi mungkin kata ni di sana akan melahirkan sifat-sifat yang tidak baik disebabkan lapar. Yang keenam, penyebab memberi sedekah kepada yang meminta dan sebab kepada berzikir dan berdoa. Kalau kata ni bersahur dengan sendirinya, kata ni memberikan bersedekah kepada orang yang meminta, dan dalam masa yang sama kata ni bangun bersahur, berzikir, ingat dan berdoa kepada Allah. Kata ni bersahur itu mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, waktu mustajab untuk kita ni berdoa. Dan yang ke-8, waktu niat untuk berpuasa bagi yang lupa berniat sebelum tidur. Ini cantiknya ni. Siapa yang belum berniat ataupun terlupa berniat, jadi dengan kita ni bersahur sekurang-kurangnya dapat mengingatkan kita ni bahawa kita ni akan berpuasa pada hari esoknya. Sementara itu, menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan galakan untuk kita bersahur. Terdapat keberkatan dalam sahur kerana ianya menguatkan dan memberi semangat untuk berpuasa. Yang kedua, menjadikan sebab dan galakan untuk meneruskan berpuasa disebabkan keringanan beban bagi orang yang bersahur. Maksudnya di sini, apabila kita ni bersahur dengan sendirinya, kita ni semangat dan ada kekuatan untuk meneruskan berpuasa. Sebab kata ni telah ada kekuatan untuk meneruskan berpuasa. Selain daripada itu, ditambah pula dengan perbuatan bangun daripada tidur, berzikir, berdoa pada waktu yang mulia, iaitu waktu yang diturunkan rahmat dan dimakbulkan doa dan istighfar. Dalam arti kata lain, inilah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling mulia untuk kita ni berdoa, berzikir dan beristighfar kepada Allah. Apa yang dapat disimpulkan di sini, keberkatan bersahur yang ditunjukkan dalam hadis ini terbahagi kepada dua jenis keberkatan. Pertama, keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan dalam mengikut sunnah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, dengan mendapatkan jaran dan pahala penyebab kepada berzikir, berdoa, beristighfar pada waktu bersahur yang merupakan waktu mustajab doanya. Yang kedua, keberkatan pada badannya, iaitu keberkatan pada sahur tersebut memberikan bekalan tenaga kepada badan serta menguatkan semangat kita untuk berpuasa dan menahan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Oleh itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita serta meningkatkan kualiti amal ibadah kita dengan melaksanakan
sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya perbuatan sahur kerana ianya merupakan perkara yang sunat yang sangat-sangat dituntut di dalam syariat dan terdapatnya pelbagai keberkatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita renungi semula. Tasakharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkatan. Jadi cukuplah untuk itu. Marilah kita ni sama-sama renungi hadis ini. Mudah-mudahan kita ni mendapat keridhaan Allah dan keberkatan dalam melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk akhirnya kita ni akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.